Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDBR bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita meneruskan pembelajaran kita dalam unit 10 Bijak Memilih, dan topik yang kita akan pelajari pada minggu ini ialah berkaitan bantu mula menyelamatkan nyawa. Tentu murid pernah melihat situasi bagaimana berlakunya kemalangan, sama ada kecederaan, luka ataupun patah, dan bagaimanakah mangsa-mangsa itu diselamatkan di tempat kejadian. Dan diingatkan di sini bahawa semua perlakuan yang dibuatkan terhadap mangsa pada ketika itu memerlukan kemahiran ataupun tata cara yang betul. Jika kita tidak lakukan dengan kaedah yang betul, bukan saja kita dapat menyelamatkan mangsa, tetapi luka ataupun kecederaan mangsa akan berlaku lebih parah. Jadi diingatkan, selepas pembelajaran yang kita belajar kali ini, bukan mudah untuk kita menyelamatkan mangsa jika kita tidak confident ataupun kita was-was bagaimana ingin melakukan bantu mula pada mangsa, terutama luka-luka yang kecederaan-kecederaan yang lebih parah. Lebih baik kita mendapatkan pertolongan orang yang lebih mahir atau kita segera mendapatkan bantuan daripada pihak doktor. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat apakah objektif yang murid akan capai melalui standard pembelajaran 3.3.2, iaitu di akhir pembelajaran, murid dapat mengaplikasikan penggunaan peti pertolongan cemas dalam bantu mula. Sebelum ini telah kita pelajari apakah bahan-bahan yang ada dalam peti pertolongan cemas. Adakah murid masih ingat lagi? Antara bahan-bahan tersebut ialah seperti pembalut, kain anduh, ubat luka dan antiseptik dan sebagainya. Okey, di sini satu contoh bahan yang kita gunakan yang ada dalam first aid ataupun peti pertolongan cemas, iaitu kain anduh. Dan inilah bentuk bantu mula ataupun kegunaannya pada mangsa. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat apakah itu rawatan atau bantuan awal dalam menyelamatkan mangsa tercedera. Okey. Bantu mula ialah rawatan yang diberikan kepada mangsa di tempat kejadian sebelum menerima rawatan selanjutnya. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, rawatan yang sepatutnya pada mangsa yang cedera adalah dengan kita membawa kepada pihak yang lebih pakar, iaitu doktor. Tujuan bantu mula ialah sebagai langkah awal ataupun ikhtiar untuk menstabilkan keadaan mangsa bagi mengurangkan kesakitan yang dialami dan mengelakkan keadaan mangsa menjadi bertambah parah ataupun lebih serius. Ini sangat penting bagi memastikan mangsa tidak mengalami kecederaan yang lebih teruk. Okey, dan yang penting di sini, kita juga perlu menguasai kemahiran ataupun mengikuti lihatan khusus untuk mengaplikasikan kemahiran bantu mula. Dalam pembelajaran secara rakaman video ini, saya rasa murid masih perlu untuk mendapatkan cara bagaimana melaksanakan secara amali bantu mula ni terhadap mangsa-mangsa yang tercedera mengikut situasi-situasi kecederaan. Okey, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita ingin merawat mangsa dengan mengaplikasikan asas bantu mula dengan menggunakan alatan-alatan yang ada dalam peti pertolongan cemas. Kita mengikut kes-kes tertentu. Antara kes kecederaan yang dialami mangsa seperti rawatan luka kecil. Di sini kita menggunakan kain membalut, ubat antiseptik dan juga ubat luka. Okey, prosedur ataupun langkah-langkah yang kita akan amalkan dalam kes sebegini ialah yang pertama, kita perlu mencuci luka dengan air bersih. Bersihkan luka dengan antiseptik bagi memastikan kita mengenyah kuman atau membasmi kuman. Dan menutup luka dengan plaster berubat ataupun kita meletakkan ubat luka dan menutup dengan luka tersebut dengan penutup yang sesuai yang ada dalam peti pertolongan cemas. Okay, yang kedua, rawatan melecur dan terbakar. Yang di sini
seperti yang kita telah pelajari pada minggu sebelumnya, untuk rawatan terbakar, kita elakkan menyapu kawasan terbakar itu dengan bahan-bahan yang tidak sesuai seperti mentega, tepung dan sebagainya. Jadi apa yang paling sesuai ialah kita memastikan kawasan itu dialirkan dengan air sejuk yang bersih seperti air paip. Dalam tempoh berapa lama? 15 hingga 20 minit. Selepas itu, kita sapukan krim antiseptik pada bahagian yang melecur bagi mengelakkan kawasan yang terkena melecur atau terbakar tersebut dapat mengelakkan daripada jangkitan kuman. Jangan tutup bahagian yang melecur atau terbakar. Ada juga jika kita ingin menutup bahagian tersebut, kita boleh menggunakan plastik luksinar, pembalut luksinar yang kita boleh melihat keadaan tercedera. Di sini penting apabila tangan ataupun kawasan kulit yang tercedera atau terbakar ini, dia akan menyebabkan kulit tersebut menggelembung. Dalam gelembung-gelembung air itu, jika gelembung itu pecah, dia akan menyebabkan kawasan itu tercedera lebih parah. Jadi elakkan kawasan tercedera itu terkena ataupun terlalu terdedah dengan terdedah dan menyebabkan ia boleh bahagian itu tersebut akan pecah dan menyebabkan kawasan cedera itu lebih parah. Okey, rawatan terseliuh dan terkehil ini lebih kepada rawatan asas batu mula yang lebih memerlukan kemahiran untuk kita membantu mangsa. Jika murid-murid selepas ini dapat mempelajari sama ada dalam aktiviti core curriculum ataupun kita akan pelajari dalam kelas pendidikan kesihatan ini sendiri secara amali bagaimana menggunakan kain anduh untuk merawat mangsa yang terseliuh atau terkehil. Yang pertama yang paling penting, kita perlu elakkan ataupun hindari memasukkan sendi yang terkehil ke tempat asal. Kita tak perlu gerak-gerakkan sendi seolah kita pakar tulang ataupun pakar sendi. Betulkan tak perlu kerana kita bimbang kecederaan akan lebih teruk kalau kita melakukan perkara tersebut. Cuma kita boleh sapukan krim analgesik. Krim ini sejuk dan mungkin mengurangkan rasa sakit dan ampuh bahagian cedera untuk mengurangkan pergerakan. Pergerakan bahagian yang tercedera adalah amat terhad. Elakkan ia boleh bergerak. Jadi boleh mengurangkan rasa sakit dan memastikan kawasan tercedera itu tidak lebih serius. Okey, dan yang terakhir, contoh yang terakhir ialah rawatan kecederaan otot. Ini berlaku sewaktu kita kerap berlaku dalam aktiviti sukan, terutama sukan-sukan lasak seperti bermain bola sepak, olahraga dan sebagainya. Di sini otot yang cedera akan merasa sakit dan menyebabkan simptom seperti bengkak, merah pada kulit. Jadi di sini apa yang perlu kita buat? Kita letakkan pad ais. Ais ni sejuk. Segera yang dialas dengan kain atau tualan nipis pada bahagian yang tercedera. Balutkan dengan kemas pada bahagian yang tercedera. Okey murid, di sini ada sedikit maklumat ataupun video yang murid boleh lihat bagaimana kita menggunakan kain anduh untuk merawat bantu mula. Mari kita tonton sama-sama. Pembalutan anduh besar. Mula-mula letakkan kain anduh di hadapan. Ini penggunaan anduh, pembalutan anduh besar. Tangan yang cedera. Dan kain yang depan ini. Jadi untuk tujuan ini adalah untuk bagi mangsa yang terkehil ataupun patah dan terkehil, sendi yang terkehil. Yang berlebihan di bahagian situ ni boleh dipinkan ataupun boleh diikat. Asalkan kemas.
selesa. Ya, mangsa dalam keadaan yang selesa. Cikgu ulang sekali lagi. Murid boleh lihat. Belakang siku tangan yang cedera. Dan buka kain yang belakang ni. Belakang. Buat ikatan di consider. Kemudian, kain yang berlebihan di bahagian siku ni boleh dipinkan ataupun boleh diikat. Asalkan kemas. Pastikan mangsa rasa selesa. Itu sahaja. Pembalutan yang kedua, pembalutan anduh tiga segi. Okey, ini pembalutan anduh tiga segi. Kita letakkan bucu kain anduh di hadapan di depan dengan yang cedera. Dan kain anduh ni dari bawah ke belakang. Buat ikatan. Sekarang boleh pinkan kain yang berlebihan di sini ataupun luaskan. Pastikan mangsa rasa selesa dengan pembalut. Ini merupakan cara melipat kain anduh untuk pembalutan siku. Okey, ini cara melipat kain anduh melibatkan pembalutan di bahagian siku. Pembalutan yang ketiga iaitu pembalutan siku. Pastikan kain anduh ni telah dilipat seperti ini, kemas. Pastikan di ujungnya dan sama rata. Lengan yang cedera ni dikuatkan sedikit. Dan sedikit ni. Kemudian di atas. Dan ke bawah. Pastikan semua di bawah ni. Okey. Selesai. Buat ikatan. Sekian, terima kasih dan selamat mencuba. Okey, murid, kita teruskan pembelajaran kita dengan kita melihat apakah tugasan yang akan murid-murid perlu laksanakan bagi memastikan murid telah menguasai kemahiran yang kita pelajari dalam topik kali ini. Okey, soalan yang cikgu berikan ini ialah berkaitan peta minda, iaitu murid perlu membina satu peta minda atau yang disebut peta Eyting, asas bantu mula bagi satu kes kecederaan, di mana murid pilih satu kes kecederaan
Contoh seperti cikgu tunjukkan di sini, luka melecet. Dan buat tugasan ini dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, contoh yang seperti ini contoh saja ya untuk memudahkan murid-murid, dan murid-murid boleh pilih pattern ataupun bentuk peta minda selain daripada ini. Okey, yang pertama murid perlu berikan apakah prosedur ataupun langkah-langkah dia dinyatakan dalam peta minda ini. Contoh macam ini. Yang pertama, untuk luka melecet ini bersihkan tangan sebelum dan selepas menyentuh tangan menggunakan sabun anti-mikrob ataupun sanitasi tangan dengan alkohol. Yang kedua, di sini dinyatakan bersih luka dengan air yang mengalir, pembersih antiseptik atau cecair antiseptik campuran. Yang ketiga, kita keringkan kulit sekitar luka dengan lembut dengan menggunakan kain ataupun kapas yang lembut. Yang keempat, kita sapukan kering antiseptik untuk membunuh kuman dan bakteria yang masih ada. Yang ini kita letakkan bersama ubat luka lah. Dan lindungi luka dengan pembalut dan salin dengan kerap. Ini maksudnya kalau luka ini masih lagi belum baik dalam tempoh 2 hari, kita perlu menukar kain pembalut dengan kain pembalut yang baru. Daripada kain pembalut asal dengan kain pembalut yang baru dan bersih. Dan yang terakhir yang paling penting, amalan sentiasa membersihkan tangan dengan membasuh tangan selepas selesai setiap kali merawat mangsa tercedera. Okey, jadi tugasan ini murid perlu muat naik dalam Google Classroom atau dalam aplikasi WhatsApp dan Telegram melalui nombor yang tertera. Okey, setakat di sini saja pembelajaran kita kali ini. Jadi cikgu harap murid terus dapat belajar di rumah dan pastikan murid menjaga kesihatan dan keselamatan diri.